Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua sekali anak-anak yang dikasihi sekalian? Baiklah, selamat kembali ke kelas matematik pada hari ini. Dan insya-Allah hari ini kita akan mempelajari tajuk baharu bagi matematik tahun 1 iaitu masa dan waktu. Okey, murid-murid juga boleh merujuk kepada buku teks matematik jilid 2 pada muka surat 31 sehingga muka surat 39. Okey, baiklah anak-anak sekalian, tanpa buang masa, ayuh kita pelajari masa dan waktu. Okey, baiklah murid-murid sekalian, ada beberapa perkara yang akan kita pelajari untuk masa dan waktu ini. Antaranya, kenali waktu, seterusnya kenali jam dan masa, dan kenali hari, minggu dan bulan. Baik, untuk permulaan ini kita akan mempelajari kenali waktu. Baik, apa yang akan kita pelajari pada tajuk kenali waktu ini? Okey, antaranya kita akan mempelajari apa itu siang dan juga apa itu malam. Okey, siang dan juga malam. Okey, baik anak-anak semua, kita akan pergi dahulu kepada siang, yang mana siang ni dibahagikan kepada 3 bahagian. Baik, antaranya ialah pagi, tengah hari dan juga petang. Okey, jom kita tengok apakah aktiviti yang bersesuaian pada setiap waktu yang telah dibagikan ini, iaitu pagi, tengah hari dan juga petang. Okey, kita pergi dahulu kepada pagi. Okey, baik murid-murid sekalian. Okey, untuk aktiviti pada waktu pagi, selalunya kita akan bangun dari tidur, kita akan mandi, berus gigi dan bersihkan diri kita. Dan bagi orang Islam, jangan lupa untuk solat subuh, kerana solat fardu itu adalah wajib bagi umat Islam. Okey, baik, seterusnya jangan lupa untuk mengambil sarapan pagi. Sarapan pagi sihat untuk kita. Jangan skip sarapan pagi anak-anak. Ambil sarapan pagi setiap hari. Dan jika ada masa, jika ada peluang, bolehlah bersenam secara ringkas ataupun jogging ke dan seumpamanya, supaya kita mulakan hari kita dengan hari yang sihat, insya-Allah. Dan sesiapa yang sekolah pagi pergi ke sekolah bersama dengan rakan ataupun dihantar oleh ibu bapa dan penjaga. Okey, baik anak-anak semua, ini adalah cadangan aktiviti bagi waktu pagi ataupun aktiviti-aktiviti yang biasa berlaku pada waktu pagi. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada aktiviti yang biasa kita lakukan ataupun yang dicadangkan pada waktu tengah hari. Okey, apa yang biasa berlaku pada waktu tengah hari? Biasanya kita akan makan tengah hari. Sama seperti waktu pagi tadi. Okey, jangan skip makan tengah hari. Jangan skip sarapan, jangan skip makan tengah hari. Tak elok untuk kita punya kesihatan. Okey, bagi yang bersekolah pagi, mereka akan pulang daripada sekolah. Ingat, kalau pulang dari sekolah, berhati-hati anak-anak. Jangan berjalan seorang diri. Okey, kalau boleh, kalau pergi dengan kawan, balik pun dengan kawan. Kalau pergi dengan bas, balik pun dengan bas. Okey, jangan ambil peluang nak balik seorang diri, tak boleh. Balik dengan kawan-kawan ataupun dengan ibu bapa ataupun dengan pengangkutan awam yang biasa antum naik. Okey, seterusnya jangan lupa untuk solat Zuhur. Okey, solat Zuhur tak banyak pun rakaat, 4 rakaat sahaja. Okey, lepas baca Al-Fatihah tu, bacalah surah-surah yang ringkas. Okey, baik anak-anak semua, bila sebut tengah hari, tengah hari ini matahari masa tu berada di atas kepala kita. Maksudnya tegak di atas kepala. Okey, maksudnya pada waktu ini suasana terlalu panas, jadi tak banyak aktiviti yang boleh dibuat untuk pada waktu tengah hari. Dan sunnah Nabi SAW pada waktu tengah hari, Nabi sunnahkan pada kita untuk tidur sebentar ataupun disebut sebagai qailullah. Okey, ataupun orang sebut sebagai power nap. Tidur lebih kurang 5 minit, 10 minit, 20 minit ataupun setengah jam. Tidur sekejap. Itu yang disunahkan, sunnah Nabi SAW. Okey, baik anak-anak semua, ini adalah cadangan ataupun aktiviti yang biasa berlaku pada waktu tengah hari.
Okey, baik. Seterusnya, waktu petang. Okey, kita tengok apa yang akan berlaku. Apa yang biasa berlaku pada waktu petang. Okey, antaranya ialah kalau kita ada masa sebentar, boleh menonton TV sebentar, tapi jangan terlalu lama. Okey, kerana menonton TV terlalu lama tidak elok untuk mata kita. Okey. Okey, seterusnya ialah ambil peluang ini pada waktu petang untuk beradah, kerana matahari pada waktu petang tidak seperti matahari pada waktu tengah hari. Okey, pada waktu petang ni matahari sudah mula untuk terbenam. Jadi suasana masa tu dah mula sejuk sedikit. Dan ambil masa beriadah ke ataupun spend masa dengan family. Tapi time PKPB ni, COVID ni, janganlah keluar pergi mana. Seeloknya berada di rumah, buat aktiviti dengan keluarga di rumah, main board game ke dan seumpamanya. Okey, baik. Ini adalah aktiviti yang biasa berlaku pada waktu petang. Okey, baik anak-anak semua, siang dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu pagi, tengah hari dan juga petang. Tapi malam dia tak macam siang. Okey. Kita tengok apakah aktiviti yang biasa berlaku pada waktu malam. Okey, seperti biasa, jangan lupa solat zuhur pula, minta maaf. Solat maghrib dan juga solat isyak. Seterusnya, makan malam. Makan malam bersama dengan keluarga ataupun rakan-rakan. Okey. Seterusnya ialah sekiranya murid-murid tak ada apa lagi aktiviti yang nak dibuat, contohnya kerja sekolah ke ataupun kerja rumah yang diberi oleh guru, ataupun tugasan-tugasan yang diberi oleh ibu bapa, contohnya basuh pinggan di dapur ke, sapu sampah ke dan seumpamanya. Okey, ambil peluang ni untuk tidur. Okey, kalau boleh tidur tu biar awal. Untuk kanak-kanak, tidak elok tidur terlalu lewat. Jangan tidur pukul 12, jangan tidur pukul 1, jangan tidur pukul 2. Okey, sebaiknya paling lewat pun lah pukul 11 tu dah tidur dah. Okey, lagi bagus tidur awal pukul 10. Okey, baik murid-murid semua, ini adalah serba sedikit mengenai tajuk kenali waktu, yang mana ada siang dan juga malam. Kita kenal apa itu siang, apa itu malam. Macam mana siang tu cerah ke gelap, malam tu cerah ke gelap. Siang sudah pastilah cerah, kerana ketika itu waktu matahari sudah pun terbit. Manakala malam, matahari sudah pun terbenam. Siang cerah, malam gelap. Okey, baik anak-anak semua, begitulah tadi tajuk kenali waktu. Okey, baik. Kita teruskan pembelajaran kita dengan tajuk yang seterusnya, iaitu kenali jam dan masa. Yang mana tajuk ini sangat penting kerana ia mendidik kita menghargai masa, dan juga mendidik kita untuk membaca masa dengan baik. Okey, jom kita belajar kenali jam dan masa. Okey, pada tajuk kenali jam dan masa, terdapat 2 perkara yang perlu kita belajar, iaitu kenali muka jam dan juga sebut dan tulis waktu. Okey, baik, apa itu muka jam? Okey, jom kita belajar kenali muka jam. Okey, baik anak-anak semua. Okey, bila ustaz sebut muka jam, ustaz nak umpamakan macam kita manusia lah. Okey, kita manusia, muka kita ada mata, ada hidung, ada apa lagi? Ada mulut, gigi dan seumpamanya, ada pipi, dahi. Manakala jam pun ada mukanya, tapi bukanlah macam kita ya. Okey, apa yang terdapat pada muka jam? Okey, yang pertama sekali, Ustaz minta maaf, Ustaz terletak pula warna hitam. Ada nombor 1 hingga 12 pada muka jam. Terdapat nombor 1 hingga 12. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ingat, dekat muka jam ada nombor 1 hingga 12. Seterusnya, apa yang terdapat lagi? Okey, seterusnya terdapat jarum masa. Apa itu jarum masa? Yang pertama ialah jarum minit. Okey, jarum minit saiznya panjang. Okey, seterusnya jarum jam. Jarum jam, saiznya ialah pendek. Okey, nampak ni.
jarum minit panjang, jarum jam pendek. Okey, anak-anak boleh pausekan video untuk kenal pasti dan juga fahamkan dengan lebih lanjut macam mana jarum minit, macam mana jarum jam dan apa yang terdapat pada muka jam. Baik, seterusnya kalau anak-anak dah kenal mengenai muka jam, kita pergi kepada tajuk seterusnya iaitu pecahan masa. Pecahan masa yang terdapat pada muka jam. Okey, pecahan masa ni Ustaz yakin anak-anak semua dah belajar pun pecahan di awal tajuk buku teks jilid 2, iaitu pecahan. Pecahan per 2, pecahan per 4. Okey, kita akan guna pakai semula apa yang telah kita pelajari pada pecahan pada pecahan masa ini. Okey, baik, yang pertama. Okey, sekiranya jarum minit, ingat jarum minit jarum paling panjang, bergerak 1/4 muka jam. Macam sekarang ni jarum minit bergerak 1/4 muka jam, maka kita sebut dia sebagai suku jam atau 1/4 jam. Okey, macam mana 1/4 jam? Macam ni, bentuk dia macam ni Suku jam macam mana? Macam ni bentuk dia. Okey, memang nanti masa tu tengok jam, okey, nanti masa anda semua tengok jam memang tak keluar macam ni. Tapi tengoklah pada jarum minitnya. Okey, baik, seterusnya ialah seandainya jarum minit bergerak separuh muka jam. Okey, seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini. Okey, maka kita sebut dia sebagai setengah jam. Okey, Ustaz ulang balik. Seandainya jarum minit bergerak separuh muka jam, maka kita sebut dia sebagai setengah jam. Okey, baik, kita teruskan. Yang ketiga, seandainya jarum minit bergerak sebanyak 3/4 muka jam, maka kita sebut dia sebagai 3 suku jam atau 3/4 jam. Ustaz ulang balik. Seandainya jarum minit bergerak 3/4 muka jam, maka kita sebut dia sebagai 3 suku jam atau 3/4 jam. Okey, anak-anak semua boleh hentikan video dan boleh tengok macam mana suku jam, macam mana setengah jam dan bagaimana 3 suku jam. Perhatikan dan fahamkan. Okey, baik anak-anak semua. Okey, selesai mengenai muka jam dan juga pecahan masa. Okey, kita pergi pada tajuk yang seterusnya. Okey, tajuk yang seterusnya ialah sebut dan tulis waktu. Sebut dan tulis waktu ni sangat penting anak-anak Okey, baik, kita teruskan. Okey, yang pertama ialah sebut dan tulis waktu ni maksudnya kita belajar membaca masa. Kalau buku kita boleh belajar membaca, masa pun ada dia punya kriteria dia. Okey, baik. Macam mana nak sebut dan tulis waktu? Okey, jom kita belajar bersama-sama. Okey, pertama Ustaz kongsikan sebuah muka jam. Yang pertama, jarum minit tunjuk nombor 12. Yang kedua, jarum jam tunjuk nombor 3. Okey, perhatikan betul Jarum minit tunjuk nombor 12, jarum jam tunjuk nombor 3, maka ini ialah pukul 3. Okey, anak-anak semua, penentuan masa tu bergantung kepada jarum jam. Kalau dia tunjuk per 3, maksudnya pukul 3. Bukan kita tengok pada jarum minit. Okey, jarum minit ni hanyalah macam saya sebut tadi, macam kita boleh tadi, sama ada ianya suku jam, setengah jam ataupun 3 suku jam. Okey, baik. Macam sekarang ni kita sebut dia sebagai pukul 3. Ingat, kalau jarum minit berada pada nombor 12 dan jarum jam tunjuk nombor 3, makanya ianya adalah pukul 3. Kalau jarum jam tunjuk pada 4, pukul 4. Jarum jam tunjuk pada nombor 6, pukul 6. Selagi mana jarum minit terletak pada nombor 12. Okey, baik. Seterusnya. Okey, seandainya jarum minit tunjuk nombor 12 lagi dan jarum jam tunjuk nombor 6, maka ianya ialah
pukul 6. Okey, pandai pun murid-murid sekalian. Okey, ini ialah pukul 6. Okey, seandainya jarum minit tunjuk nombor 12, jarum jam tunjuk nombor 6, maka ini ialah pukul 6. Murid-murid boleh pauskan video untuk perhatikan bagaimana masa ini ditentukan. Baik, seterusnya. Okey, kali ini jarum minit tunjuk nombor 3. Manakala jarum jam tunjuk sekitar nombor 4 dan 5 dan tidak lebih nombor 5, maka ini ialah pukul 4 suku. Ustaz, kenapa kita sebut dia pukul 4 suku sedangkan dah lebih daripada nombor 4? Okey, anak semua kena fahamkan Okey, seandainya jarum jam ni, jarum jam yang pendek ni bergerak di antara 4 dan sebelum sampai 5 dan tidak lebih 5, maka ianya masih lagi berada pada jam tersebut, iaitu pukul 4. Kena faham Kalau dia dah lebih 5 baru dia jadi pukul 5. Ataupun ditunjuk nombor 5 dan lebih 5, maksudnya dah jadi pukul 5. Okey, kenapa 4 suku? Macam saya sebut tadi jarum minit bergerak 1/4 muka jam. Jadi kita sebut dia sebagai pukul 4 suku. Kalau petang kita sebutlah 4 suku petang. Kalau pagi 4 suku pagi. Okey, tak ada 4 suku malam tiada 4 suku malam Yang ada hanyalah 4 suku pagi dan 4 suku petang. Okey, kita teruskan. Okey, masih lagi jarum minit tunjuk nombor 3. Ingat, bila tunjuk nombor 3, ianya adalah suku jam. Manakala jarum jam tunjuk sekitar 8 dan 9. Okey, apakah masanya? Ustaz bagi masa 5 saat. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, jawapannya ialah, okey, pandai anak-anak sekalian, ini ialah pukul 8 suku. Kalau pukul 8 suku, okey, jarum minit tunjuk pada nombor 3 kerana jarum minit bergerak 1/4 daripada muka jam. Okey, baik, seterusnya Ustaz teruskan. Okey, kali ini ialah berubah sikit Kali ini jarum minit tunjuk nombor 6. Manakala jarum jam tunjuk sekitar nombor 2 dan 3, maka ini ialah pukul 2.30. Pandai pun. Okey, macam saya sebut tadi, seandainya jarum jam tunjuk sekitar 2 dan 3, tapi dia tak tunjuk 3, tak lebih 3, maksudnya masih lagi pukul 2. Kalau jarum minit tunjuk pada 6, maka ianya akan jadi 2.30. Sama ada 2.30 pagi, tengok pada situasi ataupun 2.30 petang. Tak ada 2.30 malam. Yang ada hanyalah 2.30 pagi ataupun 2.30 petang. Okey, baik, kita teruskan. Yang terakhir Okey, jarum minit tunjuk nombor 6, manakala jarum jam tunjuk sekitar 6 dan 7. Ustaz yakin anak-anak semua mesti boleh teka berapa pukul. Apakah masanya kan? Okey, Ustaz bilang sampai 5 1, 2, 3, 4, 5. Apakah masanya? Okey, pandai, ini ialah pukul 6.30. Sama ada 6.30 petang atau 6.30 pagi. Okey, baik anak-anak semua, alhamdulillah kita telah pun mempelajari macam mana cara nak baca masa pada muka jam. Okey, kalau nak faham dengan lebih lanjut, okey, anda semua perlu buat latihan ataupun ulang kaji. Ambillah jam tu. Jam macam ni Okey, main dengan adik-beradik. Jangan ambil jam yang elok lagi, ambil jam yang dah rosak. Okey, pusingkan apa tu jarum tu. Lepas tu main teka-teka. Adik pukul apa sekarang ni? Okey, contoh macam tu lah. Lagi bagus macam tu. Tentang PKPB ni kan, duduk rumah ni, daripada asyik main game je, asyik tengok TV je, buat aktiviti yang bermanfaat. Belajar baca masa. Okey, baik, Ustaz teruskan. Alhamdulillah kita dah selesai pada tajuk sebut dan tulis waktu.
Okey, baik. Anak-anak sekalian, kita pergi pada tajuk yang terakhir bagi masa dan waktu, iaitu kenali hari, minggu dan juga bulan. Okey, apa yang kita pelajari pada kenali hari, minggu dan bulan? Antaranya ialah 7 hari dalam seminggu dan 12 bulan dalam setahun. Okey, kita pergi dahulu 7 hari dalam seminggu. Okey, baik anak-anak semua, untuk pengetahuan murid-murid sekalian, okey, dalam seminggu bila sebut seminggu, okey, dalam seminggu ada 7 hari sahaja. Tiada 8, tiada 9, 7 hari saja. Antara hari tersebut ialah hari yang pertama, hari Ahad. Hari yang kedua, hari Isnin. Hari yang ketiga, hari Selasa. Hari yang keempat, hari Rabu. Hari yang kelima, hari Khamis. Hari yang keenam, hari Jumaat. Dan hari yang ketujuh, hari Sabtu. Okey, 7 hari sahaja, bermula daripada hari Ahad dan berakhir dengan hari Sabtu. Sabtu juga kita sebut dia sebagai hujung minggu, bukan Ahad Okey, anak-anak semua kena jelas, kena faham, hari Ahad adalah hari pertama dalam satu minggu. Okey, macam kat Malaysia ni, ada negeri, dari sebahagian negeri itu cuti hari Jumaat dan Sabtu. Dan ada sebahagian negeri cuti hari Sabtu dan Ahad. Dan jangan keliru, Ahad bukannya hari yang terakhir Ahad adalah hari yang pertama, diikuti dengan Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dan juga Sabtu. Okey, baik anak-anak semua, ini adalah ringkasan mengenai 7 hari dalam seminggu. Ini adalah asas kepada hari-hari dalam seminggu. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dan Sabtu. Seterusnya kita belajar mengenai turutan hari. Apa itu turutan hari? Okey, hari ini, semalam, esok, lusa dan juga di antara. Ustaz, saya tak faham Ustaz, apa itu hari ini, semalam, esok, lusa, di antara? Okey, jangan risau. Kita pergi pada penerangan yang seterusnya. Yang pertama, kita pergi pada hari ini. Okey, kita ambil contoh. Ustaz beri contoh. Hari ini hari Rabu. Okey. Okey, cuba anak-anak semua tengok pada carta hari di bawah. Okey, Ahad, Isnin, Selasa dan juga Rabu. Yang mana hari ini? Macam Ustaz sebut tadi, hari ini ialah hari Rabu. Seperti yang ditunjuk pada sini Okey, baik. Saya teruskan. Okey, hari ini tu maksudnya hari yang berlaku sekarang. Macam hari ini lah, sekarang ni Ustaz berada dalam hari Isnin. Okey, hari ini adalah hari Isnin. Okey, tapi Ustaz bagi contoh seperti tadi, hari ini ialah hari Rabu. Okey, semalam pula Semalam tu macam mana Ustaz? Okey, kita ambil contoh Hari ini Rabu. Semalam hari Selasa. Okey, kalau nak bagi nampak lagi, macam ni kita tengok pada carta hari. Okey, baik anak-anak semua. Okey, hari ni hari Rabu, semalam hari Selasa. Maksudnya apa? Semalam ialah sehari sebelum hari ini. Okey, satu hari di belakang hari Rabu. Okey, satu hari di belakang hari yang kita berada sekarang. Itu ialah semalam. Macam yang tunjukkan dalam gambar ini. Hari ini Rabu, semalam hari Selasa. Contoh lain, kalau macam hari ini hari Isnin, semalam hari Ahad. Kalau hari ini Sabtu, semalam hari Jumaat. Kalau hari ini Khamis, semalam hari Rabu. Okey, ini adalah contoh bagi semalam. Okey, seterusnya. Esok. Tadi semalam, kali ini esok pula Okey, contoh seperti biasa, hari ini hari Rabu, esok hari Khamis. Okey, contohnya ialah seperti dalam gambar ini. Okey, cuba tengok ini Rabu, hari ini Rabu, esok hari Khamis. Esok hari Khamis, maksudnya esok ialah sehari selepas hari ini. Okey,
sehari selepas hari yang kita berada sekarang. Okey, contoh hari ni Rabu, esok Khamis. Okey, contoh lain, kalau hari ni Jumaat, esok Sabtu. Kalau hari ni Ahad, esok Isnin. Kalau hari ni Selasa, esok Rabu. Okey, boleh faham Okey, itu berkaitan dengan esok. Okey, seterusnya. Okey, anak-anak juga boleh pauskan video untuk fahamkan dengan lebih lanjut. Okey, seterusnya ialah lusa. Lusa tu apa, Ustaz? Okey, contoh hari ni hari Rabu, lusa hari Jumaat. Ustaz, kenapa tiba-tiba melompat, Ustaz? Okey, baik. Kita tengok pada carta hari Okey, cuba tengok hari ni ialah hari Rabu dan lusa lompat 2 hari selepas hari Rabu, iaitu Jumaat. Okey, maksudnya apa? Lusa ialah 2 hari selepas hari ini. 2 hari selepas hari yang kita berada sekarang. Okey, contoh Rabu. 2 hari selepas Rabu ialah Jumaat. Kita ambil contoh lain. Kalau hari ini hari Ahad, lusa ialah hari Selasa. Kalau hari ini hari Selasa, lusa ialah hari Khamis. Kalau hari ini hari Jumaat, lusa ialah hari Ahad. Okey, boleh faham hari ini dia akan ulang balik. Kalau hari ini hari Jumaat, maka kalau esok Sabtu. Kalau lusa jatuh pada hari Ahad. Okey, boleh faham Kalau hari ini hari Sabtu, lusa jatuh pada hari apa? Pandai pun, pada hari Isnin. Okey, dah selesai ke belum? Belum lagi anak-anak. Ada satu lagi, iaitu di antara. Macam mana pula Ustaz di antara tu? Okey, Ustaz bagi contoh 3 bersahabat. Ahmad, Ali dan juga Abu. Ahmad, Ali dan juga Abu. Okey, di antara Ahmad dan Abu adalah Ali. Di antara ni maksudnya di tengah-tengah. Okey, baik. Kita tengok contoh. Contoh, hari di antara Selasa dan Khamis ialah Rabu. Okey, kalau tak nampak lagi tak apa, jangan risau, relax. Kita tengok pada carta hari. Okey, nampak ni. Di antara ialah hari yang diapit hari sebelum dan selepas. Sebelumnya dan selepasnya. Okey, itu maksudnya di antara. Di antara Selasa dan Khamis ialah Rabu. Di tengah-tengah. Okey, contoh lain. Di antara Sabtu dan Khamis ialah Jumaat. Di antara Ahad dan Selasa ialah hari Isnin. Okey, baik anak-anak semua, ini adalah penerangan berkaitan dengan turutan hari. Yang penting kita kena faham dan kena tahu turutan hari Ahad sampai hari Sabtu. Kena tahu apa itu semalam, apa itu esok, apa itu hari ini, lusa dan juga di antara. Okey, jika murid-murid masih lagi tidak faham, boleh ulang balik video Baik, seterusnya ialah kita belajar pula mengenai 12 bulan dalam setahun. Okey, baik. Dalam setahun ada 12 bulan. Bukan bulan yang kita tengok dekat langit tu Itu bulan lain. Ini bulan untuk pengiraan masa dan waktu. Okey, baik. Bulan yang pertama ialah bulan Januari. Bulan yang kedua, Februari. Bulan yang ketiga, Mac. Bulan yang keempat, April. Bulan yang kelima, Mei. Bulan yang keenam, Jun. Bulan yang ketujuh, Julai. Bulan yang ke-8, Ogos. Bulan yang ke-9, September. Manakala bulan yang ke-10, Oktober. Bulan yang ke-11, November. Dan bulan yang terakhir, bulan yang ke-12, kita sebut dia sebagai Disember. Okey, baik anak-anak semua, ini ialah bulan-bulan yang terdapat dalam setahun. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November dan Disember. Macam lagu yang anda semua biasa nyanyi tu. Januari, Februari, Mac dan April, Mei dan Jun, Julai dan Ogos, September, Oktober, November, Disember. Kalau tak hafal, boleh nyanyi lagu tu. Okey.
Dan kena tahu turutan bulan. Bulan pertama Januari, kedua Februari dan seterusnya. Okey. Contohnya selepas bulan April ialah bulan Mei. Sebelum bulan April ialah bulan Mac. Sebelum Julai ialah Ogos. Sebelum Ogos ialah Julai. Selepas Mei ialah Jun. Okey, selepas Disember ialah Januari. Okey, itu adalah ingat dia ulang balik tau. Dia kena turun habis dia ulang balik. Lepas Disember akan ulang balik kepada Januari. Dan bulan Ogos jangan lupa adalah bulan kemerdekaan negara Malaysia. Kekalkan kemerdekaan negara kita. Jangan jadi orang yang dengan menjadi orang yang berilmu. Nak berjaya mesti tuntut ilmu. Okey, baik anak-anak semua. Alhamdulillah telah selesai pendengar kita berkaitan dengan masa dan waktu untuk ketiga-tiga tajuk yang telah kita pelajari, iaitu kenali waktu, kenali jam dan juga kenali hari. Okey, baik anak-anak semua, sampai di sini sahaja penerangan pada Ustaz. Okey, sekiranya tidak faham boleh ulang balik video atau bertanya pada guru-guru anda masing-masing ya. InsyaAllah semoga Allah beri anda semua kefahaman yang baik mengenai pelajaran yang telah antum pelajari ya. Okey, insya-Allah kita jumpa di lain masa. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Tata.